Selamat sejahtera kepada semua. Video ini adalah untuk UHIT 2302, Seksyen 23, Pemikiran Sains dan Teknologi. Nama saya Yok Ling dari kumpulan 3 dan ahli kumpulan termasuk Afiq, Imran, Eka, Jihad, Izni dan Chan. Hari ini kita akan membentangkan tentang data. Terusnya, apakah privasi data dan keselamatan data? Privasi data ialah penggunaan dan pemprosesan data peribadi yang betul dengan memulihkan kawalan ke atas data mereka kepada individu. Ringkasnya, privasi data membolehkan individu membuat keputusan dan menghadkan akses kepada penggunaan dan perkongsian data peribadi kepada mereka. Bagi keselamatan data pula ialah konsep melindungi data digital daripada kecurangan, rasuah atau akses tanpa kebenaran sepanjang keseluruhan kitaran hayatnya. Seterusnya, marilah kita lihat tentang secara perkembangan data privacy security. Jadi bermulanya dengan perkembangan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, yang mana telah diadaptasi dalam pelbagai bidang seperti bidang pendidikan, politik dan juga perniagaan. Yang mana ini telah mewujudkan keselamatan privasi data amatlah penting dalam kehidupan kita. Yang mana dengan selaras dengan data privacy security ini, Akta Perlindungan Data Peribadi tahun 2010, Akta 709 juga telah ditubuhkan oleh Badan Berkanun Kerajaan yang dikhususkan untuk menggubal untuk mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial serta melindungi subjek data dan telah dikuatkuasakan pada 15 November tahun 2013. Mengenai isu data dan privacy security, siapakah yang memiliki data? Jadi bermulanya adalah seperti syarikat hartanah, insurans, komunikasi, pelancongan dan hospitality serta institusi perbankan, pengangkutan, pemberi pinjam wang, kesihatan, pendidikan jualan langsung, pajak gadai dan perkhidmatan utiliti. Jadi siapakah yang memproses data ini? Adalah individu atau mana-mana orang selain seorang pekerja yang menggunakan data yang memproses data peribadi bagi pihak pengguna data itu. Dan juga tidak memproses data peribadi itu bagi apa-apa maksud persendiriannya. Setiap sesuatu perkara akan memberikan kebaikan kepada seseorang yang menggunakan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Antara kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi para pengguna ke atas kepentingan data privacy security. Yang pertama adalah dapat melindungi maklumat peribadi seseorang ataupun data syarikat. Dalam era dunia digital yang sungguh canggih ini, komoditi yang paling berharga adalah maklumat peribadi seseorang. Jika tiada data privacy security, seseorang yang mempunyai kemahiran dalam penggunaan boleh mengambil dan mencuri data-data kita yang penting. Contohnya seperti data pekerja, pelanggan dan kemungkinan besar juga apabila mereka memperolehi data tersebut, mereka akan menjual data tersebut untuk mendapatkan wang ataupun mereka boleh mengambil wang di dalam akaun kita dengan sekelip mata. Selain itu, data privacy security juga mempunyai keselamatan log masuk. Sistem penyesalan keselamatan log masuk iaitu pengguna boleh menyimak di bahagian tempat log masuk untuk mengetahui peranti yang digunakan apabila mereka log masuk ke dalam sesuatu aplikasi sosial. Jika melihat penyimak imbas atau peranti yang tidak dikenali, boleh memilih untuk log keluar. Pengguna boleh menggunakan aplikasi pengesahan, penerima mesej teks atau menggunakan kunci keselamatan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang keburukan-keburukan data privacy security. Keburukan yang pertamanya adalah data peribadi mungkin dicuri oleh hacker. Sebagai contoh, kekuatan pemangsa menggunakan media sosial dalam bertukar maklumat peribadi seperti video, dokumen, sembang, harta intelek DSB yang boleh menjadikan tetapan pengguna menjadi titik untuk penggodam, penipu, pembuli cyber dan penjenayah cyber serta penggodan tajaan kerajaan. Selain itu, keburukan yang kedua adalah profil palsu dan penipu. Penjenayah cyber menyasarkan platform sosial kerana akaun pengguna dibanjiri dengan maklumat peribadi yang boleh mereka gunakan untuk berbagai tujuan. Selain itu, maklumat yang dikumpul boleh digunakan terhadap anda dengan memeras, ugut atau menyamar sebagai pengguna. Keburukan yang seterusnya adalah spam, virus dan juga malware. Media sosial ialah cara yang lebih baik dan pantas untuk menyebarkan kandungan berniat jahat. Sebagai contoh, skim, pancingan data, video Facebook palsu.
Terima kasih Aika. Saya akan sambung tentang data security privacy dan agama. Seterusnya, kita sebagai manusia yang beragama tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan data peribadi orang lain untuk kepentingan sendiri-sendiri atau pihak lain. Sebagai contoh, sekiranya kita ini Muslim dan kita menipu individu Muslim yang lain dan dengan menggunakan data peribadi orang lain untuk tujuan penipuan atau scam, ini akan menjatuhkan imej individu yang dianiaya dan orang ramai akan memandang serong apatah lagi kepada agama yang dianutinya. Kita juga harus bertanggungjawab sekiranya ada individu lain yang dianiaya seperti data diceroboh atau digunakan untuk tujuan viral atau manfaat dirinya. Lantas, sudah tanggungjawab kita untuk menolong kerana mereka dalam kesusahan, terutamanya orang Islam kerana orang Islam itu bersaudara dan harus menolong saudaranya dalam apa jua keadaan. Jikalau kita ini individu yang bekerja di dalam sektor IT, data dan perlu menyimpan data peribadi pelanggan, kita seharusnya amanah dengan tugas yang diberikan dan tidak boleh membocorkan atau menggunakan data peribadi orang lain untuk kepentingan sendiri. Seperti contoh, kita pernah dikejutkan tentang aplikasi Muslim Pro yang data penggunanya diberikan kepada tentera US untuk tujuan-tujuan kepentingan mereka. Seterusnya, pengumpulan data terus berkembang dengan pesat. Walau bagaimanapun, data mewujudkan risiko bahaya privasi yang lebih besar dan keperluan yang sepadan untuk membangunkan lebih banyak teknik dan teknologi perlindungan privasi. Kajian menunjukkan pengguna pada masa kini mempunyai kesedaran terhadap isu-isu yang melibatkan privasi dan keselamatan maklumat di internet. Maka, secara kesimpulannya, kita sebagai pengguna disarankan untuk tidak memuat naik serta berkongsi pelbagai maklumat peribadi kita kepada orang yang kita tidak kenali, serta kita juga perlulah menjaga privasi data dengan berhati-hati supaya dapat mengurangkan risiko digodam oleh orang lain. Jadi, setakat ini sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.